Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita di program Tuition Online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Betul ya, jangan saya Cikgu Nurhayati menggantikan slot Cikgu Helmi pada tengah hari ini pukul 12 ya. Okey, hari ini hari Selasa. Selasa ni maksud dia selalu luar biasa. Okey. Selalu luar biasa. Jadi saya ke udara lah menggantikan Cikgu Helmi pada hari ini. Okey. Okey, kena semangat sangat sebab hari ini saya akan mengajar ya. Kita tidak akan membuat teknik menjawab pada hari ini, kita dah lepas. Jadi cikgu akan mengajar pada hari ini. Apakah yang akan cikgu ajar? Okey, tajuk yang cikgu akan ajar pada hari ini adalah tajuk 4 tingkatan 5 iaitu sebatian karbon. Subtopik 4.2 alkohol dan kesannya kepada kesihatan. Okey, dah belajar ke belum? Okey, mungkin ada yang sekolah yang cepat kan? Cikgu-cikgu dah ajar, tapi mungkin ada juga yang belum kan? Jadi kalau yang belum belajar, ambillah kesempatan ini untuk belajar. Dan adik-adik tingkatan 4 pun boleh ya, sebab untuk KSSM masih ada lagi tajuk sebatian karbon dan masih ada lagi tajuk alkohol. Okey? Okey, kita teruskan. Okey. Apakah yang cikgu tunjukkan di paparan ini? Okey. Ya, hand sanitizer. Ya, hand sanitizer. Jadi sekarang ni, apakah benda ini? Okey. Bersama dengan cikgu pun ada ni, hand sanitizer. Okey, hand sanitizer. Okey. Okey, apakah yang terkandung dalam hand sanitizer? Okey, ya. Ini dah diperbesarkan. Cuba tengok rajah yang kedua dah diperbesarkan. Nampak tak anak-anak? Okey, 75% alkohol, 75% alkohol. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini apa dia? Alkohol, kan? Okey, apa guna hand sanitizer ni? Kenapa kita kena? Kenapa orang mencari-cari hand sanitizer sampai dah kehabisan stok di farmasi ya pada awal-awal hari tu? Ada apa dalam alkohol ni? Dia ada dah sebagai apa? Dapat membunuh mikroorganisma kan? Antiseptik. Okey, kita teruskan lagi alkohol. Okey. Jadi ini adalah yang kita namakan sebagai formula struktur bagi sejenis alkohol. Namanya metanol. Apa dia? Metanol. Okey? Okey, apa dia? Ada dekat dalam struktur kita perhatikan ni formula struktur bagi alkohol ni. Kita dapati di tengah ni hitam ni, ini adalah atom karbon. Kemudian sini ada 3 atom hidrogen. Dan di sini ada 1 lagi. Jadi ada 4 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Jadi 1 atom karbon, 4 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Namanya metanol. Okey? Jadi apakah unsur-unsur yang terkandung dalam alkohol? Ada 3, ya kan? Karbon, hidrogen, oksigen. Cuba kita tengok. 1 lagi contoh alkohol. Yang ni lagi panjang ya. Karbonnya dah jadi 2. Jadi bila karbon 2, hidrogennya dah jadi 6. Okey? Oksigen tetap 1. Okey, jadi namanya apa? Namanya adalah etanol. Okey, cikgu akan tunjukkan ya sedikit di papan putih ni. Okey, yang cikgu tunjukkan di sini, ini adalah formula
molekul. Ya, formula molekul yang ditunjukkan di paparan tadi adalah formula struktur. Ya, dia tunjuk bagaimana ikatan kan. Yang pentingnya adalah anak-anak lihat ya di bahagian hujung ni ya. Dia adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol iaitu kumpulan hidroksil. Jadi di belakang alkohol ni kita kenali dengan ol ya, ol. Okey? Okey. Yang pentingnya kita kena tahu bahawa terdapat unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya, terdapat 3 unsur yang berlainan yang terkandung dalam alkohol. Ya, karbon, hidrogen dan oksigen. Itu yang penting. Karbon, hidrogen dan oksigen. Macam air, H2O kan? Semua anak-anak tahu kan? H2O ada hidrogen unsurnya dan oksigen. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, berbalik kepada formula struktur ni tadi, ya. Formula struktur ni tadi kita dapati ini adalah metanol, ini adalah etanol dan alkohol mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Okey? Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak lihat adalah kita nak lihat apa itu alkohol. Jadi alkohol ni ya, berdasarkan kepada pengetahuan lepas anak-anak sekalian, dia merupakan sebatian organik. Ya, jadi sebatian ada 2 jenis, sebatian karbon ya. Ada 2 jenis, sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak organik. Jadi sebatian organik ni membawa maksud dia berasal daripada benda hidup. Okey, berasal dari benda hidup. Itu sebatian organik. Kalau sebatian tak organik berasal dari benda bukan hidup. Jadi macam petroleum berasal dari benda hidup kan. Itu sebatian organik ya. Okey. Tak apa, yang tu anak-anak mungkin boleh baca sendiri ya. Kita teruskan lagi. Dan benda-benda hidup yang dimaksudkan tu mungkin daripada buah-buahan ya dan sebagainya. Baik. Kita teruskan lagi. Alkohol ni mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Macam cikgu dah terangkan tadi. Okey? Semua alkohol mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dan yang ketiga, nama dia. Nama alkohol. Alkohol tu umum. Alkohol tu umum. Formula am dia CnH2n tambah 1OH. OH tu kumpulan berfungsi bagi alkohol. Okey, namanya berakhir dengan ol. Ol kat belakang contohnya metanol. Okey. Okey, seterusnya etanol. Kalau 1 karbon metanol, 2 karbon etanol, 3 karbon propanol, 4 butanol, 5 pentanol, 6 heksanol, 7 heptanol, 8 oktanol. Begitulah ya. Begitulah seterusnya. Tapi untuk sains ni ya, untuk sains ni kita lebih melihat atau menjurus kepada yang kedua iaitu apa? Etanol. Kita nak tengok bila kita buat eksperimen ataupun aktiviti-aktiviti melibatkan etanol ya, untuk sains lah ya. Okey, kita teruskan. Boleh tak etanol ni disediakan dalam makmal? Kalau boleh, bagaimana? How? Macam mana kita nak buat eksperimen ya, di dalam makmal untuk menyediakan alkohol ataupun yang secara ninya adalah etanol ya. Okey. Baik. Yang pertama, macam mana kita nak buat? Jadi yang pertama kita sediakan air suling ya, kita sediakan air suling, lepas tu tambahkan apa dia? Gula. Jadi kita perlu glukosa. Okey, anak-anak. Jadi glukosa boleh diperolehi daripada gula pasir. Jadi tambahkan, lepas tu buat apa? Mestilah kacau kan bagi dia larut. Kemudian pindahkan ke dalam kelalang kon, ya. Jadi dah masukkan dalam kelalang kon, letakkan yeast. Tahu tak yeast? Yeast ni mungkin mak ataupun ibu anak-anak gunakan untuk buat roti ya, untuk buat apam dan sebagainya. Okey? Apam ya, ikutlah ya apa yang bahasa yang digunakan. Okey, seterusnya
yang kita akan kocakkan ataupun goncangkan campuran di antara glukosa, larutan glukosa dengan yeast. Okey, kita goncangkan dan kita sediakan pula dalam tabung uji air kapur. Agaknya pasal apa air kapur? Dan kita tengok langkah keempat ya. Okey, langkah keempat kita kena tutup kelalang kun tu untuk membolehkan tindak balas berlaku. Kita tutup ya, tindak balas tu akan menghasilkan gas kan. Sebab tu dialirkan dalam air kapur. Air kapur ni adalah satu bahan untuk menentusahkan bahawa gas ya, yang dialirkan itu adalah karbon dioksida. No? Jadi kita tutup dengan ketat ya. Dan kita lihatlah. Okey, macam ni dia akan jadi di awal eksperimen. Okey, kita letakkan di atas rak tabung uji ya, sebab tabung uji dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau tak gunakan rak pun tak apa, boleh gunakan bika ya, letakkan dalam bika. Okey, berapa lama kita nak biarkan eksperimen ni ataupun aktiviti ni? Kita biarlah selama lebih kurang 3 hari. Okey, selepas 3 hari apa yang berlaku? Nampak tak perbezaan? Ni memerhati hari tu cikgu dah ajar kan? Pemerhatian. Apa? Cuba banding yang ni dengan yang ni. Ya? Jadi kita dapati dah ada berbuih-buih kan? Berkeladak. Kalau baunya ya Allah kan? Bau masam kan? Berbau ni lah. Ya? Bau macam alkohol. Okey. Dan air kapurnya daripada sini jernih kan? Yang ni tanpa warna, tak ada warna ya. Dan yang ini dah menjadi keruh ya, cloudy, milky ya. Okey, baik. Jadi maksudnya telah berlaku tindak balas. Apa nama tindak balas ni? Okey, dia ada nama ya. Okey, apa dia? Ya, namanya adalah proses penapaian ya. Jadi tindak balas yang berlaku ni adalah melibatkan proses penapaian. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam tindak balas ini, kalau diperhatikan apabila glukosa, larutan glukosa, okey, anak panah kan, dengan kehadiran yeast, kita baca macam tu kan, glukosa dengan kehadiran yeast, yeast ni dia apa? Menghasilkan enzim zymase ya, yang akan mempercepatkan pengeluaran etanol. Okey. Jadi glukosa dengan kehadiran yeast akan membebaskan ataupun menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni pergi mana? Gas karbon dioksida ni dia akan keluar. Dia gas kan, dia akan keluar. Jadi yang tinggal dalam kelalang kun ni adalah etanol lah. Tapi etanol ni tengok macam ni. Betul ke ni etanol cikgu? Ya, betul. Tapi etanol ni etanol yang tidak tulen. Jadi macam mana kita nak dapatkan etanol tulen? Ada lagi satu aktiviti yang perlu dijalankan. Jadi untuk menyediakan etanol, yang pertama proses penapaian. Okey. Yang kedua, kita kena jalankan proses penyulingan. Ni macam mana nak dapat bahan tulen? Itu tinggal tempat dah belajar kan? Okey. Jadi proses penyulingan, kita lihat bahan-bahan dan juga ni. Okey. Baik, ini adalah radas ya yang digunakan untuk proses penyulingan. Yang pertama, ini kelalang bulat untuk diisi larutan campuran yang ada etanol tadi kan, yang membuak-buak tadi kan. Letakkan dalam ni, tapi kita turaslah dulu. Ya, kita turaskan larutan campuran tersebut ya, dan masukkan dalam kelalang bulat. Lepas tu kita tutup kelalang bulat ni. Mesti ada termometer. Kenapa ada termometer? Sebab proses penyulingan ni melibatkan apa? Selalunya kita nak mengasingkan ataupun mendapatkan apa dia? Benda yang tulen. Jadi larutan lah, dalam bentuk larutan. Jadi di sini ada dua benda ataupun dua larutan yang berlainan yang bercampur dalam ni. Satu etanol dan cecair etanol ya, ataupun larutan etanol, dan satu lagi adalah air suling.
Jadi macam mana kita nak dapatkan tu? Jadi inilah dia termometer, kita akan tahu. Ya? Sebab takat didih bagi etanol adalah lebih rendah daripada takat didih air suling. Okey, ni apa dia ni? Kondenser Liebig. Tak pernah buat benda ni. Tingkatan 2 cikgu rasa dah buat ni kan? Okey. Jadi kondenser Liebig, nama pun kondenser. Jadi dia adalah nak menyejukkan. Nak sejukkan apa? Wap, ya? Ataupun gas yang keluar daripada sini. Okey, apabila campuran dipanaskan, dia akan mendidih. Ni ada api kan? Akan mendidih. Bila mendidih, siapa yang mendidih dulu? Etanol. Etanol wapnya akan naik ke atas sebab kurang tumpat kan? Naik ke atas. Sampai ke sini, ya, di salur ni dia akan masuk ke dalam kondenser. Jadi kondenser ni, di keliling ni adalah air. Okey? Ada air. Jadi dia akan menyejukkanlah, berlakulah proses kondensasi. Maka keluarlah etanol tulen kat sini. Jadi ini adalah hasil sulingan dikutip di sini dalam kelalang kun. Okey? Dalam kelalang kun. Okey, cikgu suka nak menarik perhatian anak-anak tentang ni. Apa dia ni? Tentang di mana air masuk dan di mana air keluar dalam sebuah kondenser. Okey, air masuk mestilah di bawah, pada bahagian bawah kondenser tersebut. Ada tube kan? Jadi kita sambungkan dengan getah yang pergi kepada pipe di sini. Nampak? Yang hijau ni. Jadi ini air masuk. Kita buka pipe. Ya? Kemudian air akan masuk dalam ni. Kemudian air akan keluar di sini. Kalau tak keluar, dia penuh lah kan? Dia kena keluar. Ya? Okey, baik. Jadi air masuk, air keluar, anak-anak perlu beri perhatian. Ya? Kena tahu. Dan hasil sulingan ni apa dia? Etanol tulen. Okey, baik. Tadi kita dah kata perbezaan takat didih. Jadi takat didih etanol 78 darjah Celsius. Jadi etanol lah yang disuling dulu. Ya? Kemudian takat didih air suling 100. Jadi proses penyulingan ni adalah satu proses yang dapat dapat menentukan ketulinan dua bahan, ya, ataupun mengasingkan dua bahan yang berlainan takat didih. Okey? Kadang-kadang air yang tak tulen pun kita boleh tulenkan melalui proses penyulingan. Okey? Boleh? Boleh kan? Okey, jadi cikgu ulang balik. Jadi untuk penyediaan etanol, ya, dalam makmal, yang pertama proses apa? Penapaian. Yang kedua proses apa? Penyulingan. Jadi ada dua proses. Okey, ada dua proses. Baik, kita teruskan lagi. Ciri-ciri alkohol. Jadi alkohol tadi dah nampak dah etanol tadi kan? Cecair tanpa warna. Okey? Mudah terbakar. Sebab itulah kes ni, ya. Kes ni. Ada kan orang viral kata sanitizer ni boleh menyebabkan kebakaran. Yalah, duk sapu. Lepas tu pergi masak. Kan? Lepas sapu-sapu pergi masak. Lepas tu terkena lah kan. Alkohol mudah terbakar. Kan dia ada 70% alkohol. Jadi akan terbakar lah tangan. Jangan buat begitu ya. Ini peringatan ni. Okey. Kemudian alkohol juga mudah meruap. Ya, mudah meruap. Okey. Seterusnya, alkohol larut dalam air. Tetapi keterlarutan alkohol ni berbeza lah mengikut nama. Tadi cikgu dah cakap kan. Tapi kalau etanol memang larut sepenuhnya dalam air. Ya? Tapi ada juga alkohol yang larut keterlarutannya ada sedikit dia tak berapa larut. Ya? Tapi secara keseluruhan alkohol larut dalam air. Ya? Okey. Alkohol juga terbakar dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Biru tak ada jelaga lah. Kalau kuning habis periuk jadi hitam kan. Ada jelaga. Okey, yang keenam, bertindak balas dengan asid organik menghasilkan ester. Okey. Jadi cikgu akan pergi perjelaskan satu persatu. Sebab tu cikgu pergi cepat. Jadi kita pergi satu-satu yang
dari segi kita boleh buat aktiviti ya dalam makmal. Okey, yang pertama dari segi keterlarutan etanol dalam air. Kita nak tengok macam mana. Jadi kita letakkan air suling ke dalam tabung uji, dah letak tu. Kemudian titiskan beberapa titis etanol ya ataupun alkohol. Lepas tu buat apa? Kacau lah. Jadi kacau-kacau, tengok-tengok dapat macam ni. Jadi ini adalah rupa etanol. Dan yang telah dicampur dengan air. Tengok, ada tak dua lapisan? Tengok sini. Tak ada kan? Kedua-duanya tanpa warna. Air suling pun tak ada warna. Etanol pun tak ada warna. Jadi kalaulah dia tak bercampur, dia akan membentuk dua lapisan. Tapi yang ni tidak ada lapisan, kita tak nampak. Jadi membawa maksud etanol larut dalam air. Ya, etanol larut dalam air. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya kebolehbakaran. Okey, macam mana kita nak jalankan eksperimen kebolehbakaran? Jadi kita menggunakan yang putih ni kita panggil mangkuk penyejat. Okey. Kemudian kita perlukan alkohol atau etanol, titiskan beberapa titis. Jangan ambil sebotol pula, no? Okey. Jadi lepas tu kita gunakan kayu uji, ya. Kayu uji, kita nyalakan kayu uji kita dan bakarlah kita katakan, nyalakan ya, nyalakan etanol tu tadi. Jadi apa jadi agaknya? Mestilah menyala kan? Okey, dia menyala. Ini mungkin tak apa jelas. Tapi sebab dia biru, jadi dia kurang nampak lah. Dia biru, nyalaan biru. Dan satu lagi kita kena tengok apa dia tadi? Terbalik. Satu lagi kita kena tengok adalah dari segi dia menghasilkan jelaga ataupun tidak. Jadi letaklah di atas kita punya tu, semasa kita membakar tu, kita letaklah kertas turas. Jadi diperhatikan di sini kertas turas ni bersih. Apa maksud dia? Tak ada hitam-hitam kan? Jadi maksudnya pembakaran etanol tidak menghasilkan jelaga. Okey, api berwarna biru dan tidak ada jelaga. Boleh ingat? Ya? Tadi keterlarutan kan? Okey, jadi rumusannya adalah etanol terbakar dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Okey, kita teruskan lagi. Ini dia ya. Etanol terbakar dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Jadi proses yang berlaku adalah proses pembakaran. Okey, proses pembakaran. Combustion ya. Jadi apa yang berlaku? Alkohol ditindakbalaskan dengan oksigen dalam proses pembakaran menghasilkan karbon dioksida dan air. Dalam apa-apa juga pembakaran ya, hasilnya ya adalah karbon dioksida dan juga air. Okey. Jadi kalau etanol pun samalah, etanol dengan oksigen, hasilnya adalah karbon dioksida dengan air. Air ni bukanlah air yang dalam bentuk cecair tu, wap air. Itu maksudnya ya. Karbon dioksida dalam bentuk gas dan wap air. Okey. Jadi ini proses pembakaran. Okey. Tadi ya dah tengok proses apa? Penapaian. Penyulingan. Tambah lagi satu. Apa dia? Pembakaran. Boleh teruskan lagi? Okey, seterusnya kita nak lihat tindak balas alkohol dengan asid organik. Jadi kita akan guna etanol lah macam biasa. Dalam eksperimen kita akan menggunakan etanol. Okey, tindak balas alkohol ataupun etanol dengan asid organik. Mari kita lihat. Okey, yang pertama kita letakkan alkohol di dalam sebuah tabung didih. Ya, yang ni besar sikit ya. Kita letak dalam tabung didih. Kemudian kita masukkan asid etanoik ya, kita titis ya dengan penitis ya, boleh ya. Ataupun kita menggunakan selina penjungkat yang kecil ya macam ni pun boleh. Sebab kita nak sukatan yang sama. Okey, jadi campurkan alkohol dengan asid etanoik. Okey, dah campur. Yang kedua kita kena letak asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Jadi yang tu kita kena titis saja ya, kita titis beberapa titis asid sulfurik pekat sebagai mangkin ya. Dia tak tindak balas ya, mangkin.
Okey, kenapa kita buat pembakaran begini? Nampak? Okey. Kita tak pegang kita tak buat pembakaran secara direct ataupun secara langsung. Tetapi kita menggunakan kaedah kukus air. Kaedah water bath. Kukus air, ya. Jadi sebab apa? Sebab alkohol kan mudah meruap. Nanti ester yang terhasil tu pun mudah meruap juga, kan? Jadi kita tak boleh sekali-kali buat pembakaran secara terus ataupun direct. Buat macam ni. Okey? Sampai bila? Okey, kita kena buat eksperimen ni sampailah berlaku tindak balas. Nanti dia akan ada bau. Lebih kurang dalam 5 minit. Ya? Dia ada bau. Sebab ester yang terhasil, dia berbau wangi. Kita kata berbau wangi. Kadang-kadang kita sebut wangi buah. Nak hidu kena buat macam ni. Letak macam ni. Jangan letak hidung dekat ni. Ya? Buat macam ni. Jadi kita akan dapati bahawa akan ada ataupun timbul bau wangi. Ya? Okey, lepas tu kita nak mengkaji ciri yang seterusnya. Adakah ester ni larut atau tak dalam air? Jadi kita kena buat apa? Kita kena ambil satu bika, isikan dengan air, ya. Air suling ke, air paip pun biasa pun boleh, ya. Isikan dengan air. Kemudian tuangkan. Tuangkan hasil tindak balas kita ni tadi, kan? Okey, tuangkan, ya. Ester lah maknanya yang kita dapat tu, kan? Tuangkan ke dalam bika yang mengandung air suling ataupun air tadi. Okey, jadi kita akan dapati begini. Jadi kalau kita tengok sini, kita dapati bahawa dia membentuk dua lapisan. Ya? Dia membentuk dua lapisan. Tak berapa jelas lah. Tapi nampak, ya, dua lapisan yang berlainan. Ini menunjukkan apa? Ester tidak larut, ya, dalam air. Alkohol larut. Ester tak larut. Okey, boleh? Bagus. Okey, seterusnya kita lihat, ya, dari segi persamaan perkataan, ya. Anak-anak tak perlu bimbang. Untuk sains dia pentingkan persamaan perkataan sahaja. Jadi apabila etanol, ya, bertindak balas dengan asid, ya, menghasilkan ester, nama proses itu adalah proses pengesteran. Ya? Proses apa? Pengesteran. Banyak tadi. Ya? Penapaian, ya, penyulingan, kan, pembakaran. Ini pengesteran. Nama prosesnya adalah pengesteran. Alkohol campur, kita kata apa? Bertindak balas. Alkohol bertindak balas dengan asid organik. Asid organik ni contoh asid etanoik, ya, asid propanoik, begitu. Okey. Dengan kehadiran asid sulfurik pekat sebagai mangkin, menghasilkan ester dan, tambah ni maksudnya dan, air. Okey? Okey. Jadi kalau kita tukarlah, ya, alkohol tu sebagai etanol, sebab kita dalam aktiviti tadi menggunakan etanol. Jadi etanol bertindak balas dengan asid etanoik menghasilkan ester dan juga air. Asid etanoik ni sangat common, ya. Sebab dia ada dalam cuka, ya. Kita memang guna dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey. Namanya proses pengesteran. Tadi cikgu dah cakap. Jadi inilah tindak balasnya. Sekarang kita lihat kembali ciri-ciri ester. Yang pertama, berbau wangi, ya, ataupun wangi buah. Tapi wangi lah. Maknanya kalau kita buat eksperimen, kita bau, oh ada bau, ya. Macam belon lah. Anak murid cikgu suka kata, bau cikgu bau macam belon. Berbau wangi lah, tak kira lah, ya. Okey, yang kedua, ester tidak larut dalam air. Dan yang ketiga, ester ni mudah meruap. Jadi inilah dia ciri-ciri ester yang anak-anak perlu ketahui. Okey. Kenapa ada gambar ni? Okey, ini perisa, kan? Ada perisa pandan, perisa strawberry, perisa pisang, kan? Inilah kegunaan ester dalam kehidupan seharian, ya, membuat perisa. Ya, membuat perisa. Kita guna ester, kita makan, ya. Dalam kek oren, kita makan dalam kek apple, ya, dan sebagainya. Okey.
habis tentang ciri alkohol, macam mana nak buat alkohol. Sekarang ni alkohol ni berguna ke tak berguna? Mestilah berguna, kalau tidak tak adalah pakai sanitizer kan untuk alkohol ya. Okey, kegunaan alkohol. Kita lihat kegunaan alkohol sekarang. Yang pertama, membuat minuman keras. Tahu minuman keras? Minuman tu jadi solid ke? Tak ya. Minuman keras ni membuat minuman beralkohol. Okey, beer, brandy, wine, whisky, vodka, macam-macam nama lah ya. Orang Islam tak boleh ya. Okey, di sini cikgu ada senarai peratusan etanol sebab dia memang gunakan etanol. Ya, dia masukkan etanol ya dalam minuman keras. Kalau beer paling sikit lah, lebih kurang 3.2 hingga 4% ya dalam beer etanol ya. Kalau wine ni macam minuman yang hebat-hebat lah sikit kan. Kalau dinner orang putih kan. Okey, 7.1 hingga 14% etanol. Kemudian brandy 40 hingga 43% etanol dan paling banyak whisky lah. Ini boleh terhoyong ayang lah kalau minum tonggak habis kan. Banyak etanol ya. Okey, etanol ni sebenarnya ya dia akan menjadi dadah sejenis dadah. Dia dadah, tapi memanglah dadah ni ada yang berguna untuk kita, ada yang memudaratkan kita. Okey. Alkohol ni juga digunakan dalam pembuatan ubat. Nampak? Ya, ada tulis situ etanol. Jadi dalam pembuatan ubat juga ada alkohol. Ni nampak alkohol swab. Ni kalau kita nak disuntik kan. Jadi doktor ataupun nurse akan sapu-sapu dulu kan. Lepas tu tengok hilang kan. Sebab alkohol ni mudah meruap ya. Okey, dalam membuat ubat. Ini cikgu rasa ni iodin ya. Iodin ni guna iodin ni dia tak keterlarutan dalam air berkurang. Jadi maknanya dia kena masukkan sedikit etanol ya. Supaya dia boleh larut. Jadi etanol digunakan sebagai pelarut ya untuk larutkan iodin ya. Ubatlah. Okey, selain daripada tu sebagai pelarut ya, sebab dia adalah pelarut organik. Kita panggil pelarut organik ya. Alkohol ni. Sebab apa? Contohlah cat. Selepas duk cat rumah ni nak raya ni, bulan puasa bolehlah cat kot. Lepas tu nak basuh. Macam mana nak basuh? Boleh rendam dalam air. Tak boleh kan? Jadi kita boleh menggunakan alkohol sebagai pelarut. Dye, minyak wangi, sebab tu minyak wangi dia bubuk alkohol juga ya. Lepas tu varnish, select dan sebagainya, printing ink ya. Ink yang digunakan untuk print ya. Okey. Membuat kosmetik. Alkohol pun buat kosmetik. Bahan-bahan kosmetik kebanyakannya dalam bentuk macam ni lah. Dalam bentuk lotion sebab alkohol yang digunakan adalah glycerol ya. Okey. Sebagai bahan api ataupun gasohol. Ini kebanyakannya digunakan di negara-negara seperti negara Amerika Latin ya. Dia gunakan sebagai bahan api dia dalam kereta ya. Kita pakai petrol kan. Tetapi mereka ini keadaan enjin dia ya yang menggunakan gasohol. Nampak dia punya ni kecil saja kan. Kita punya besar ya. Okey, apakah kelebihan menggunakan gasohol? Mestilah dia lebih mesra alam. Ya, dia mesra alam sebab dia tidak mencemarkan alam sekitar. Kan? Sebab dia tak ada sud, tak ada habuk-habuk, tak ada jelaga macam kita kata tadi kan. Tidak ada. Jadi tiada pencemaran alam sekitar. Sangat baik untuk menggunakan gasohol ya sebagai bahan api. Okey, yang ni sebagai perisa makanan. Cikgu dah sebut tadi. Okey, perisa makanan ni cikgu tunjuk kat sini ada buah buah apple ni, bunga ni bau kan, wangi selalu ya. Yang ni oren. Jadi yang ini dah jadi kek. Kek apa? Kek oren ya.
Jadi bila jadi keorin tu maknanya dah digunakan alkohol digunakan untuk membuat ester. Ester digunakan untuk buat bahan perisa makanan. Boleh? Ya? Okey. Ni apa ni? Okey, gambar apa ni? Kesan ketagihan alkohol. Apa maksud ketagihan? Apa maksud ketagihan? Ya? Ketagihan maksudnya bila alkohol tu diambil secara berlebihan. Jadi diambil secara berlebihan. Jadilah ketagihan. Alkohol secara umum yang di makmal tu kita bukan boleh minum kan? Yang ni maksudnya ketagihan alkohol ni dalam bentuk minuman keras. Okey? Okey. Jadi yang pertama kita lihat kepada kesan ketagihan alkohol ni kepada otak. Apa akan jadi kepada otak kita? Koordinasi dan sistem saraf terjejas. Okey? Keseimbangan terganggu. Sukar menganggar jarak. Kerosakan sel otak. Keseimbangan. Sebab tu bila orang tangkap katalah pukul 3-4 pagi kan, polis tangkap. Apa yang dia suruh buat? Dia suruh jalan lurus. Kalau dia tak ada itulah breathalyzer yang nak cek kandungan alkohol berapa dalam diri dia kan. Jadi satu cara adalah suruh pemandu ataupun ni jalan lurus. Jadi kalau mabuk dia tak akan jalan lurus. Dia akan jalan terhuyung, hayang-hayang kan. Jadi maknanya keseimbangannya terganggu. Ya. Okey. Yang pentingnya dari segi kesihatan, ya, dia akan merosakkan hati kita. Hati menjadi keras. Bukan hati keras ni tak beriman apa semua. Bukan. Ya, hati menjadi keras ni maksudnya betul-betul hati kita ni penting. Kan dia detox kan. Bahan-bahan yang toksik dia masuk pergi kepada hati kita. Jadi kalau hati kita rosak, dia mengeras jadi kuning lama-lama, kita akan dapat penyakit yang dinamakan sirosis hati. Okey, jaga hati baik-baik ya. Okey, mata. Ya, kalau duk mabuk lah apa semua, sukar untuk fokus. Sukar nak fokus. Jadi duk macam tu lah, dah lah tu yang hayang. Mata pun tak nampak ya. Blur-blur. Okey, jantung. Kadar degupan jantung dan tekanan darah akan meningkat. Duk lah. Okey. Dan bagi perut kita pula, dia boleh mengkakis perut kita dan kita boleh mendapat ulcer perut. Ya, ulcer perut. Jadi kita perlu tengok soalan kadang-kadang dia tanya dari segi apa? Apa yang dia nak dalam soalan? Dari segi koordinasi ke, dari segi kesihatan ke? Tengok baik-baiklah ya. Okey. Ini cikgu nak tunjuk secara terperinci tentang sirosis hati yang cikgu bulatkan. Nampak? Ini yang cantik kan? Hati orang yang bersih ni. Ya? Normal lah maknanya kan? Okey, yang ni adalah hati orang yang kena sirosis. Jadi nampak dia macam kuning sikit, dia macam mengeras ya. Mudah-mudahan kita tak kena penyakit-penyakit yang begini. Okey. Juga boleh menyebabkan kecacatan ya. Jadi ibu-ibu yang mengandung tidak boleh minum minuman keras ya. Mungkin boleh menyebabkan kecacatan pada fetus ya. Nanti lahir cacat, terutama bahagian otak, mata dan sebagainya. Okey, sebab tu kita ada ni ya, apa kita kata papan tanda ya, yang inilah yang dikeluarkan ya oleh kerajaan ya. Don't drink and drive. Please don't drink and drive. Nampak tu kereta dah remuk ya. Sebab berlaku aksiden. Tengok ni di Malaysia sendiri, bahana pemandu mabuk. Nyawa orang tidak bersalah diragut oleh pemandu mabuk. Ni perempuan ni sebenarnya ya. 4 maut dirempuh wanita mabuk ya. Kes ni bau-bau jugalah. Okey. Tetapi cikgu nak terangkan kepada kamu bahawa ketagihan alkohol ni bukanlah hanya menyebabkan kemalangan jalan raya.
Kan? Dari segi sosial, ya. Dari segi masalah sosial ni banyak pergaduhan. Bergaduh. Tak nak beli minuman keras tak ada duit, kan? Asyik bergaduh je lah. Okey, kecurian. Dah tak ada duit pergi mencuri, ya. Keruntuhan rumah tangga, balik lambat, balik mabuk, bini marah, kan? Ya. Okey, produktiviti merosot. Kalau dia bekerja, kan, dia dah jadi macam dia teringat macam ketagih. Jadi dia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkannya dengan baik. Dan mungkin juga boleh melakukan rompakan, samalah lebih kurang ni, ya. Kecurian, rompakan lebih besar. Curi ni curi sikit-sikit aja, ya. Okey, boleh sambung lagi? Okey, habislah cikgu rasa. Okey, sekarang ni, ya, bila kita dah habis, cikgu akan cuba nak membincangkan soalan-soalan, ya, SPM berkaitan tajuk alkohol, ya. Okey. Jadi soalan ini selalunya bahagian B. Tapi ada juga bahagian A. Cikgu tak ambil contoh soalan bahagian A sebab kita dah buat hari tu, kan. Sekarang ni cikgu nak tunjuk soalan bahagian B yang 6 markah. Okey, ni satu contoh soalan. Rajah 5.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu proses penampaian. Okey, jadi nampak ada kelainan kun, ya, yang mengandungi glukosa campur yeast. Ada gas X, ya, ada bubble, kan. Kemudian air kapur menjadi keruh. Okey, baik. Persamaan di bawah mewakili tindak balas kimia dalam rajah 5.1. Okey, ni dah dia persamaan dia, glukosa, ya, anak panah, ya, dengan kehadiran yeast menghasilkan X. Ni bukan darab, ya. X. Bahan X lah. Campur ataupun tambah dan, ya, karbon dioksida. X dan karbon dioksida, glukosa. Tadi kita dah bincangkan. Berdasarkan eksperimen tersebut, apakah X? Apa dia X? Yang kedua, nyatakan satu ciri X. Okey. Jadi X ni tadi etanol, kan? Etanol. Jadi satu ciri X apa dia? Ciri etanol lah, kan? Tandakan raib pada unsur yang boleh didapati dalam X. Dia ada karbon, sulfur, klorin. Kita dah bincang tadi, kan? Apakah unsur-unsur yang terkandung dalam alkohol? Jadi kita lihat jawapan. X adalah etanol. Contoh cirinya mudah terbakar, ya. Larut dalam air. Itu contohlah, ya. Okey, karbon. Okey. Namakan satu bahan yang boleh digunakan bagi menggantikan larutan glukosa. Okey, kalau tak ada larutan glukosa, nak guna apa? Nak buat etanol. Jadi kita boleh guna buah-buahan, jus anggur, tebu, ya, dan sebagainya. Nasi pun boleh, ya. Okey, apakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan kepada organ S dan organ T? S ni otak, nampak? Dia tunjuk. Kemudian T. Ini soalan kefahaman ni, kan? Jadi, apa dia? Kepada otak dan kepada hati. Jadi, sel otak boleh menjadi rosak, boleh mendapat sirosis hati. Jadi, dapatlah 3 A, B tadi 3 markah. C ni 1 markah, D 2 markah. Jadi, jumlah markah 6. Okey? Kita teruskan lagi. Ini adalah contoh soalan SPM tahun 2013. Ya, tahun 2013. Okey. Rajah 5.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu proses penampaian. Okey. Macam sama pula rajah, ya. Macam sama. Betul lah tu. Benda tu lah juga. Okey. Ada kelainan kun yang di dalamnya ada glukosa, kan? Dengan yeast, kemudian air kapur menjadi keruh, kemudian ada gas X, okey? Okey, jadi namakan proses yang berlaku dalam kelainan kun. Yang sebelum ni dia tak tanya proses, tapi dalam ni dia tanya proses. Jadi proses yang berlaku adalah proses penampaian. Terus kepada soalan seterusnya,
Tandakan right gas X yang dibebaskan daripada proses D8A. Jadi apakah gas yang duk bubble-bubble tu? Adakah karbon dioksida, adakah oksigen ataupun nitrogen? Sudah semestinya kalaulah air kapur tu keruh, mestilah gas karbon dioksida. Okey, berapa markah dah? Okey, cuba kita lihat. Baca soalan. Rajah 8.2 menunjukkan proses penyulingan campuran M. M tadi apa? M tadi etanol. Okey? Campuran M adalah bahan yang dihasilkan dalam kelalangkun dalam rajah 8.1. Okey, mari kita lihat. Ya, ini dia rajahnya. Jadi ada kat sini rajahnya campuran M. Jadi campuran M maknanya etanol tadi kan? Dipanaskan. Kemudian keluarlah bahan tulen M. Etanol lah. Tadi etanol tak tulen. Sekarang etanol tulen hasil dia. Jadi soalannya, perhatikan kondenser Liebig. Ejaan salah pula. Ya? Tak apalah. Okey, dalam rajah 8.2, air sepatutnya masuk di mana dan keluar di mana. Sebab tu cikgu memberi penekanan tentang keluar masuk air tadi. Okey, dia ada dua, P dengan Q. Yang mana satu masuk? Ya? Ingat yang bawah, ya. Dalam kondenser yang bawah ni air masuk. Jadi masuk di Q dan keluar di P. Okey? Okey, seterusnya. Soalan berapa markah agaknya ni? 1 markah saja, nampak? Yalah kalau tak P dulu, kalau tak apa, kalau katalah anak-anak tulis Q dengan P, takkan QQ kan? Kan? Jadi kalau macam tu memanglah kosong kan? Tak logik. Sebab tu 1 markah sahaja. Okey, namakan bahan tulen M. Tadi kita dah kata etanol. Okey. Nyatakan satu kegunaan bahan M dalam industri. Etanol tu apa gunanya? Untuk membuat perisa makanan ataupun untuk membuat ester kan? Sebab dia alkohol digunakan ya, untuk membuat ester. Tandakan right kesan pengambilan bahan M, etanol lah tadi kan, secara berlebihan ke atas kesihatan manusia. Okey. Adakah penglihatan lebih jelas? Keseimbangan badan terjejas? Okey. Lebih jelas ke kalau ambil dah berlebihan alkohol ni, etanol ni? Tadi kita kata apa? Penglihatan tak jelas, duduk bela-bela kan? Keseimbangan badan terjejas. Betul lah itu. Okey, jadi jawapannya keseimbangan badan terjejas. Okey. Baik, cikgu rasa itu saja yang cikgu dapat sampaikan tentang alkohol pada hari ini. Ya, jadi cikgu ulang baliklah. Okey, cikgu ulang balik ya. Pada hari ini kita telah pun mempelajari tentang alkohol, iaitu apa dia alkohol, kandungan unsur-unsur yang terdapat dalam alkohol, macam mana nak buat alkohol di makmal, proses proses penapaian dan penyulingan, kemudian tindak balas alkohol, ya, ciri-ciri alkohol, tindak balas alkohol. Alkohol tindak balas dalam proses pembakaran, dalam proses pengesteran, ya. Jadi yang tu anak-anak semua kena ingat, proses ada 4 kan? Ingat lagi? Proses apa? Yang pertama penapaian, yang kedua penyulingan, kemudian pembakaran, kemudian pengesteran. Okey? Okey, lepas tu kita pun dah buat kan kegunaan alkohol kan? Kegunaan-kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian kita dah tengok. Okey, kemudian kesan. Penting tu. Kesan pengambilan alkohol yang berlebihan terhadap manusia. Okey, terhadap kesihatan ataupun terhadap inilah ya, fizikal kita. Okey? Jadi cikgu rasa itulah saja ya, daripada cikgu untuk hari ini. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang lain pula. Jadi sebagai mengakhiri, okey, stay at home ya, duduk rumah ya. Hapuskan COVID-19. Thank you frontliners, Perlis mengaji. Sekian, terima kasih.
Merdeka.